demi Allah, sesungguhnya aku akan masukkan engkau ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Ini Hajjaj sombong, diangkuh. Aku akan masukkan kamu dalam api neraka yang menyala-nyala. Sa'id bin Jubair menjawab dengan lebih tegas, seandainya aku mengetahui bahawa engkau benar-benar mampu melakukan itu, pastilah akan aku melantikmu sebagai Tuhan. Nah, kalau mu ni sungguh boleh masukkan aku dalam syurga dan neraka, aku lantikmu Tuhan. Kalau boleh sungguh, tapi mustahil. Perkara tidak akan berlaku. Al-Hajjaj berkata lagi, biar aku beri kamu harta. Para pengawal mendatangkan emas perak kemudian meletakkannya di hadapan saya. Mu ni lawan aku ni bukan sebab apa, sebab nak jawatan, nak harta. Lalu dibawa emas, nak lempar kepada saya. Dia hina ulama sebab begitu rupa. Ni emas, ni perak, ni barang-barang berharga ni, mu nak ni je. Al-Hajjaj berkata lagi, namun Sa'id menjawab, wahai Al-Hajjaj, jika harta yang banyak itu kamu kumpulkan untuk menjaga dirimu dari api neraka, maka alangkah baiknya yang kamu lakukan itu. Tetapi jika hanya untuk riak dan kesombongan, maka demi Allah harta itu tidak akan bermanfaat bagimu sedikit. Harta kita, kalau kita ada, kalau kita kita gunakan dia untuk selamat kita daripada api neraka, macam mana? Contoh dapat harta pergi Mekah, Allah. Dengar habis 5,000 paling murah hari ni. Dengar kata habis 10,000. Tapi keuntungan yang kita dapat akhirat banyak mana? Sebut haram, sembahyang di haram, masjid haram, banyak mana fadilah dia? 100,000 kali ganda. 100,000. Kita sembahyang kat sini 100,000 kali sekali masjid haram. Dah belanja berapa? 5,000, 6,000. 5,000 hotel 4 orang kenal orang. Saya pun baru lagi balik daripada Mekah minggu lepas, pergi umrah. 100,000 kali ganda, tuan-tuan, ibu-ibu. 5 kali sehari. Dengar orang azam, tengok manusia, Allah. Tu cuaca 41 darjah Celsius, nak celak mata tak boleh. Cepat-cepat jalan cari tempat teduh. Tapi orang kat boleh semayang kat dataran, kat bawah jam. Boleh semayang, dia siap duduk congok lagi. Memang unta padang pasir. Relax, ready je. Kita nak jalan nak rebah. Dia boleh semayang, boleh duduk dengan cuaca yang panas begitu. Subhanallah. Madinah sejuk, berangin. Siapa nak tercabutkan di Madinah? Mekah panas, harik. Tak sampai nak terbakar. Dibuka apa ni, air pacu. Tak terasa. Tapi sungguh menakjubkan. Panas macam mana waktu tawaf Kaabah, peluh-peluh, tapi masing-masing dapat menyempurnakan 7 kali tawaf. Aswad, sabatu aswad, 7 kali tawaf. Berpeluh, bersempit, tapi masing-masing diberi ada kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, duit banyak habis, tapi fadilah dia besar. 100,000, 100,000 kelebihan dia. Sembahyang, sembahyang jenazah sebesar bukit Uhud.
As-salatu 'alal amwat, sembahyang ke atas jenazah-jenazah. Nah, 5 kali, 5 waktu sentiasa ada jenazah yang dibawa ke Masjid Haram. Beruntungnya orang yang mati itu. Ramai-ramai orang yang sembahyangkan jenazah dia jutaan manusia. Nah, jutaan manusia. Nah, dia lalu kok Safa Marwah syair masuk jenazah kok tu. Kalau orang perasan tak perasan lah. Nah, laju orang masuk. Apa ya? Pada harta kalau kita gunakan untuk menyelamatkan daripada api neraka, alangkah bagusnya. Nah, tapi sekadar untuk nak tunjuk ke orang, nak buat kesombongan, maka demi Allah harta itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Al-Hajjaj berkata, biar aku datangkan seorang hamba perempuan agar ia bernyanyi untukmu dan menghiburkan dirimu. Siapa begitu dipermainkan ulama. Nah, aku bawa orang perempuan supaya hiburkan kamu. Dengan seketika Sa'id menangis sehingga Hajjaj menjadi hairan seraya berkata, kenapa kamu menangis? Adakah disebabkan oleh denangan muzik tersebut? Sebab sedap sangat, asyik sangat sampai menangis, sampai mengalirkan air mata? Sa'id menjawab, tidak. Wahai Al-Hajjaj, yang aku tangisi iaitu kamu telah memanfaatkan hamba perempuan itu untuk sesuatu yang dia tidak diciptakan untuk perkara itu. Orang perempuan, hamba perempuan Allah Ta'ala jadikan mereka bukan untuk tujuan itu. Tapi nak cerita banyak orang salah guna. Nah, salah guna kaum perempuan. Dan kamu telah memotong pokok untuk dijadikan tongkat sebagai alat tarian penyanyi. Nah, buat potong pokok, tujuan dia itu apa? Untuk buat alat muzik, melalaikan manusia. Tentunya ini perbuatan maksiat kepada Allah. Itulah yang membuat aku menangis. Al-Hajjaj bukannya menjadi insaf mendengar perkataan Sa'id, malahan bertambah-tambah lagi kesombongan kezalimannya. Ia berkata kepada pengawal-pengawalnya, hadapkan wajah orang ini ke arah selain kiblat. Palingkan muka dia, jangan bagi dia hadap kiblat. Sa'id jawab dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap, maka di situ wajah Allah. Kamu hadaplah di mana, di situ ada Allah. Nah, ni ulama, ni ilmu ulama. Nah, sentiasa ada hujah untuk menyangka orang yang zalim. Hempaskanlah tubuhnya ke tanah, kata Al-Hajjaj kepada pengawalnya. Sa'id menyambut perkataan Hajjaj dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Hajjaj suruh pengawal dia rebuhkan Sa'id ke tanah, Sa'id baca firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya pula kami mengembalikan kamu, serta daripadanya pula kami mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Dengar perkataan itu, Hajjaj semakin marah. Ia berkata, demi Allah, aku akan bunuh engkau dengan cara yang tidak pernah aku lakukan kepada sesiapa pun sebelum ini. Cerita Hajjaj ni, dia dah biasa bunuh orang. Macam-macam bentuk pembunuhan dia buat kepada orang. Sa'id, aku akan bunuh kamu dengan cara aku tak pernah buat kepada orang. Sa'id menjawab, terserah kepadamu wahai Hajjaj. Yang pasti
Jika engkau benar-benar membunuhku dengan cara yang engkau sebutkan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membunuhmu pula dengan cara itu pula. Kemudian Sa'id berdoa kepada Allah sebelum ia dibunuh, ya Allah, janganlah engkau berikan lagi kesempatan kepadanya untuk memperlakukan perbuatannya ini kepada sesiapa pun setelahku. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala jadikan dia orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj. Dia minta supaya Hajjaj ni tak mampu bunuh siapa lagi selepas dia. Sa'id pun mati disembelih oleh Hajjaj. Hajjaj sembelih dia macam sembelih ayam. Dia disembelih hidup-hidup. Namun hanya dalam tempoh beberapa bulan setelah itu, Hajjaj menderita sakit yang sangat parah hingga akhirnya menemui ajal. Akhirnya Hajjaj dia termakan doa Sa'id bin Jubair. Dia termakan doa Sa'id bin Jubair. Akhirnya dia tak mampu bunuh walaupun seorang lagi sebab dia sakit. Ialah waktu sihat, waktu gagah boleh buat apa? Bila sakit boleh buat apa? Terletak atas kaki beruk yang orang basuh, pakai paper, Allah, tak ada apa. Mana kaya, mana sombong, mana ego, mana pandeka, tak ada dah. Dina waktu itu. Wahai orang-orang Islam, sesungguhnya yang dituntut dari kita sebelum sakaratul maut datang menghampiri kita adalah beberapa hal berikut. Pertama, hendaklah kita sentiasa mengingati kematian sepanjang pagi dan petang hari. Aksiru zikral maut. Sabda Nabi, perbanyakkanlah kamu ingat mati. Sebab tu untung kita datang kuliah, dengar kuliah yang sentiasa mengingatkan kita kematian. Di sinilah letak kesalahan kita selama ini, di mana kita melupakan hari yang menggerungkan tersebut. Wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah. Berjaga-jagalah kamu, takwalah kamu, takutlah kamu. Yauma, satu hari. Hari apa? Turja'una fihi ila Allah, kamu akan dibawa kembali kepada Allah. Hari malaikat maut akan datang kepada kita. Jiwa yang baik, keluarlah. Jiwa yang keji, keluarlah. Fikir renung hari itu, di mana kita melupakan hari yang menggerungkan tersebut. Tidak mahu ambil tahu tentang kejadian-kejadian luar biasa yang bakal terjadi pada saat itu dan hari-hari setelahnya. Kejadian luar biasa. Roh keluar daripada jasad, nyawa keluar daripada badan, sehingga tabi'ahul basar, memandang mata tengok, terbeliak mata memandang. Abu Ja'far, waktu Nabi Abu Salamah, waktu Nabi ziarah dia sudah mati, dia sudah meninggal. Fasyaqqa basaruh, Nabi tengok mata dia memandang. Nabi tengok mata dia celak, sedangkan dia sudah tidak bernyawa. Fa aghmatahu an-Nabi SAW, lalu Nabi tutup mata dia. Lalu Nabi bersabda, innar ruha, sesungguhnya roh, iza qubita, apabila dipanggil oleh malaikat. Malaikat panggil roh, perkara yang sangat menakut, menggerungkan. Dalam keadaan seronok lala kita, tiba-tiba dengar seruan panggilan malakul maut. Iza qubita, apabila dipanggil oleh malaikat, tabi'ahul basar, diikuti oleh penglihatan mata. Mata akan tengok suatu perkara yang sangat menakjubkan, yang tidak pernah disaksikan dalam kehidupan dunia, iaitu roh keluar daripada jasad. Roh keluar daripada jasad, daripada badan, yang menyebabkan
berpisah manusia dengan dunia dan segala isi kandungan dunia, walaupun jasad masih ada di dunia. Tak ada apa. Dan kejadian-kejadian luar biasa yang bakal terjadi pada saat itu dan hari-hari setelahnya. Nah, berpindahlah daripada alam dunia ke alam kubur yang zahir nampak sempit, gelap gulita, tanah atas bawah kiri kanan yang dipenuhi dengan ulat-ulat, sehingga kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, memperturutkan nafsu syahwat, tidak ambil berat dengan perkataan-perkataan perkara-perkara syubhat, bahkan suka melakukan pelbagai pelanggaran yang membuat Allah pencipta langit bumi murka kepadanya, sehingga ada di antara sebahagian pemuda yang berkata, apabila kamu ingatkan tentang kematian kepadanya, jangan ganggu kami makan, minum, bermain-main sesuka hati kami. Janganlah kamu keruhkan waktu-waktu kami dengan perkara-perkara yang tidak mengena dengan urusan kami. Kamu tidak perlu bersusah payah memikirkan kami. Orang-orang muda bila dinasihat, bila ditegur, dia kata kubur masing-masing, jangan cara kami. Sebab apa? Sebab muda dia, sebab sehat dia, sebab memikirkan umur dia masih panjang, kehidupan dia masih awal. Lisa badrin, bulan belum kelihatan. Kematian mampu menyikat wajah dunia yang sebenarnya ketika itu sebahagian yang telah dicapai selama ini akan merubah menjadi duka cita yang tiada bandingannya. Ketika Nu'man al-Munzir makan angin di sebuah taman. Nu'man bin al-Munzir ini seorang khalifah. Dia berkata kepada Adi bin Zaid, seorang penyair jahiliah yang terkena bijak, wahai Adi bin Zaid, apakah yang dikatakan pokok ini? Ia menjawab, pokok ini berkata, betapa ramai orang yang singgah di sekelilingku ini, air bersih mereka campur dengan khamar. Nah, duduk bawah pokok, duduk minum arak. Nah, minum arak, air bersih campur dengan khamar. Mereka terlena dengan perdaya zaman, akibatnya kini mereka telah binasa dan menuju alam kubur. Sebaik sahaja mendengar perkataan Adi bin Zaid ini, Nu'man bin Musa terus mencampakkan khamar yang ada di tangannya lalu menangis. Nah, rupanya khalifah, waktu tu di tangan dia ada arak. Nak cerita arak ni perkara biasa kepada orang-orang besar. Oleh yang demikian, ketiga-tiga perkara berikut ini harus sentiasa wujud, yakni pertama sekali iaitu mengingati kematian sehingga kamu berasa pening kerana sentiasa mengingatinya. Ulama ajar kita, fikir dengar mati siapa serabu kepala kita. Supaya nak lekat mati dalam kepemikiran kita ni kena dengar, kena serabukan kepala kita, mati, 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 siapa timbul gerung takut. Kerana sentiasa mengingati, ini merupakan kesimpulan dari bahagian pertama seperti yang telah disebut sebelum ini. Tujuan dia bawa kasar-kasar yang banyak ni supaya kita ni penuh kepala kita dengan kematian. Ahli sejarah menceritakan Maimun bin Mahram, seorang ahli ibadah yang zuhud lagi alim, telah menggali kubur di dalam rumahnya sendiri. Macam mana orang dulu, dia nak ingatkan tentang kematian, diri ni satu masa kelak akan mati, nak cepat lambat akan mati, dia gali kubur dalam rumah dia. Setiap malam dia masuk dalam kubur yang dibuatnya itu untuk baca Quran sambil menangis. Tiap-tiap malam tak masuk dalam lubang tu sambil baca Quran sambil menangis. Kita pula tak payah gali kubur, beli khanda satu tak dalam rumah, malam-malam tidur dalam khanda. Cuba buat tengok. Setiap malam dia masuk dalam kubur yang dibuat untuk baca Al-Quran sambil menangis. Selepas itu dia keluar dan berkata pada dirinya sendiri, inilah Maimun,
kamu telah kembali lagi ke dunia, kamu balik lagi ke dunia. Oleh kerana itu perbanyakkan dan segera beramal soleh. Nak cerita bila duduk dalam lubang tu tak ada guna dah amalan. Waktu duduk dalam lubang tu amalan sudah tidak diterima lagi, taubat dah tidak diterima lagi. Waktu hidup di dunia masih ada nilai lagi. Taubat masih diterima, amalan masih diterima, buat amal ada masih berharga untuk menjadi saham akhirat. Ada juga sebahagian ulama yang meletakkan kain kafan untuk dirinya dalam rumah, sehingga setiap hari dia dapat melihat dan selalu memperingatinya, memperingati kematian. Dia duduk tengok kain kafan, memikirkan satu saat nanti inilah pakaian, sehelai inilah ia akan menutupi tubuh. Inilah dia akan dibawa bekal. Pakaian inilah ia akan balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengerti kematian dengan cara menulis tulisan-tulisan dalam rumahnya. Ingatlah kematian, ingatlah pemutus segala kenikmatan. Dengan demikian dia sentiasa ingat akan kematian. Saya masih ingat dulu ada gambar mayat. Gambar mayat ditulis sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Dia tampal kat rumah. Zaman kita budak-budak dulu, kalau ada gambar ni takut masuk rumah tu. Baru cerita gambar. Sebut kematian ni memang membutuhkan kelazatan. Tengok batu nisan, hilang selera makan. Sebab tu kat kedai makan jangan letak batu nisan. Korang tak pergi kedai tu. Dan di antara cara mengingati kematian itu dengan menziarahi kubur. Ziarah kubur, duduk sekejap kat kubur. Ni lambat tengok kubur, cepat-cepat lari. Tetapi ekoran kemajuan tamadun pada masa ini, umat manusia bebas berkawan antara lelaki perempuan. Banyak godaan dan